Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin di Konti Kim FM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dia start tahu dia dah okey dah kan. Dia menceriakan hari Isnin kita insya-Allah. Dan hari ini masih lagi dalam kerangka kita Ustaz membicarakan tentang 40 ayat Al-Quran berkenaan dengan keluarga. Dan kali ini Ustaz nak bawakan satu surah yang sangat panjang. Ayat yang kedua terpanjang selepas surah Al-Baqarah, surah An-Nisa. Tapi ini ayat yang ke-19. Ini kupasan yang ke-6 untuk ayat 40 ayat tersebutlah Ustaz ya. Okay. 6/40. Ada banyak lagi insya-Allah untuk sama-sama kita belajar. Jadi mungkin Ustaz kita nak mulakan pembelajaran pengajian kita. Silakan Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa ala. Yang dirahmati Allah DJ Yati. Saya. Bersama kita DJ Faiz Fuada. Faiz kena suara. Seterusnya kepada seluruh ibu-ibu, ayah-ayah saya yang saya sayangi, abang-abang, kakak serta adik-adik yang saya doakan dan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyambung kembali perkongsian kita mengenai satu perkara yang penting dalam kehidupan kita, iaitu sebuah kekeluargaan. So kita sampai ayat yang ke-6 pada hari ini dan kita petik daripada surah An-Nisa ayat ke-19. Surah An-Nisa ayat ke-19. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah isterimu dengan cara yang baik. Kemudian apabila tidak kamu menyukai mereka, maka bersabarlah, kerana mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang sangat banyak. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut kan, bagi abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, dan pada untuk kita semua, Allah kata wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kamu pergauli isteri kamu dengan cara yang baik. Pergauli pasangan kamu dengan cara yang baik. Ini Allah yang perintahkan kan? Bukan ustaz-ustaz yang perintahkan, bukan DJ perintahkan, bukan orang perintahkan, tapi Allah yang perintahkan untuk kita berusaha semaksimal yang kita mampu untuk kita pergauli pasangan kita dengan cara yang baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi SAW ada menyatakan bahawa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Nabi SAW ada menyatakan bahawa orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik perangainya kepada ahli keluarganya. Dan aku sendiri, kata Nabi SAW, orang yang paling baik di kalangan kamu terhadap isteriku. Jadi Nabi sebut orang yang paling baik. Menurut hadis Nabi SAW, yang paling baik orang yang paling baik pergaulan dengan isterinya, bukan dengan kawannya. Ada orang hari ini kadang-kadang dengan kawan bukan main baik lagi, dengan kawan bukan main pemurah lagi kan? Kalau makan tu air bayar saja. Hari ni air bayar kan? Air belanja kan? Kalau dah dengan Aikim ataupun pergi masjid dah baik sikit. Hari ni Ana belanja. Ana belanja kan. Tapi dengan isteri, ya Allah, bukan main kira lagi. Ada orang yang kadang-kadang dengan kawan-kawan bukan main lagi, tapi dengan isteri bukan main kira lagi kan? Ada orang setengah-setengahnya di Baghdad juga kena. Dengan isteri sepatah kata sepatah jawab kan? Tapi dengan kawan kan bukan main mesra lagi. Okey. Abang nak makan? Abang makan bila? Pukul 3 ke? Tiba-tiba tot telefon masuk kan? Oh Ji, apa khabar Ji? Selamat, bagus. Awak dah makan Ji? Tanya kawan dia dah makan belum? Dengan isteri sepatah kata sepatah jawab. Tapi Nabi SAW menyatakan bahawa sebaik-baik kamu orang yang baik dengan ahli keluarganya, kata Nabi. So baiknya kita menurut agama orang yang baik dengan ahli keluarga. Dalam hadis yang lain, an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Aisyah telah berkata, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Sesempurna iman seseorang mukmin itu apabila ia paling baik kelakuannya dan paling lemah lembut terhadap keluarganya ataupun terhadap isterinya. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim.
Nabi SAW sebut daripada Aisyah, yang paling baik sempurna seiman kamu ni orang yang baik dan orang yang lembut, lemah lembut tak ada isterinya atau tak ada keluarganya. Okey, so ini apa yang disebutkan. Sebab itulah para sahabat, kita nak tengok contoh kan. Satu orang sahabat yang terkenal dengan sangat garang, baking, sangat kasar orangnya, sangat sangat tegas orangnya, sangat tak menghiraukan orang lain. Namanya Sayyidina Umar. Sebelum Islamnya itu sangat kasar. Okey, tetapi ketika dia telah Islam, dia telah menjadi Amirul Mukminin. Satu hari kan, ibu-ibu, ayah saya sekalian, ada satu orang sahabat ni sedih. Sebab apa? Sebab dia ni dimarahi oleh isterinya. Alah, kesian. Sian. Oh lolo. Sian. Kan? Jadi dia nak mengadu dengan siapa? Bapak dah tak ada, mak dah tak ada kan. Dia nak mengadu dengan siapa? Jadi dia kata, aku kenal Omar, Sayyidina Omar, nak mengadu pada Sayyidina Omar lah. Dia pun datang ke rumah Sayyidina Omar. Datang dengan hati yang sedih. Sampai-sampai di hadapan rumah Sayyidina Umar, dia terdengar Sayyidina Umar ni kena bebel dengan isteri dia. Kena bebel dengan isteri dia. Jadi dia kata, alamak, macam nak sampah nak senang bahasa macam tu. Alamak, sekali, 2 kali 5 dah. Sekali nak senang faham macam tu lah. Bukan bahasa kita tapi senang faham. Maka dia pun patah balik. Dan diam patah balik. Okey. Kebetulan dengan takdir Allah, Sayyidina Umar nampak dia. Masya-Allah. Sayyidina Umar panggil dia, sahabat. Sini. Tak ke mana tu Tak ke mana tu. Okey. Maka dia kata, wahai Umar, aku ni sebenarnya datang ni nak mengadu. Aku sedih. Bini aku ni kasar dengan aku ni kan. Okey. Aku sedih. Aku nak mengadu dengan, nak bercerita dengan kau. Tapi sampai di rumah, aku dengar engkau pun sedang dibebel isterinya. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai saudaraku, aku kena bersabar dengan menghadapi masalah ini. Aku anggap ia ada hak dia. Mana isteri itu ada hak dia. Dia menganggap dia telah memasakkan makananku, membuat roti untukku, mencuci pakaianku, menyusukan anakku, mengingatkan jasanya setiap hari, membuatkan aku tenang. Maknanya Umar ingatkan jasanya, mengingatkan aku tenang. Dan bersyukurlah aku tidak melakukan yang haram, iaitu maknanya mengkasari dan sebagainya. Dengan itu aku sanggup menanggung apa saja yang dilakukan ke atasku. Maka apa kata lelaki itu, ya Amirul Mukminin, demikian pula dengan isteriku. Maka senang membalas, aku dapat menanggungnya wahai kawan, dan sesungguhnya leteran hanya sekejap je. Dia popet-popet tu sekejap je, kau dengarkannya lah. Okey, apa yang saya nak kongsikan kat sini, ibu ayah saya sekalian, agak-agak lah okey, DJ Siti, DJ Hati, DJ apa nama, Faiz kan. Agak-agak lah sebagai wakil pendengar di sana, agak-agak lah kan. Kalau bini dia tu meletih pada Sayyidina Umar sebelum Sayyidina Umar dapat Islam, agak-agak lah nasib apa agak-agak. Agak-agaknya lah Sayyidina Umar. Faiz kena ketawa Faiz. Okay. Agak seram tak? Agak-agak kan Sayyidina Umar, kalau isteri itu bebel sebelum di Islam. Kan ada sebahagian rawi, walaupun kadang-kadang rawi ni lemah, Sayyidina Umar pernah tanam anak dia hidup-hidup. Sebab dulu orang Arab dapat anak perempuan ni malu. Malu tu apa? Takut besok anak perempuan tu besar-besar jadi pelacur, jadi perempuan tak buat jahat apa semua. Dia tak ada kaedah untuk mendidik anak perempuan. Jadi dia malu. Jadi baik kecil-kecil bunuh je. Sebagai rawi, walaupun rawi ni lemah kan, kata Sayyidina Umar pernah tanam anak dia hidup-hidup di zaman jahiliyah. Anak ni kan benda yang kita, orang maknanya insan yang kita sayang. Betul. Dan kadang-kadang antara pasangan dengan anak, kita dulukan anak kita kadang-kadang kan. Maksud anak kita memang daripada diri kita lah. Seolah-olah badan kita ni blub, jadi anak kan. Seolah-olahnya kan blub, jadi anak seolah-olahnya kan. Maknanya dia sebagai diri kita. Pasangan kita ni orang luar, maksudnya dia luar. Tapi anak kita tu daripada diri kita. Bayangkan kalau anak pun sanggup ditanamnya, isteri apa lagi? Kan, kalau bini dia ni, isteri dia membebel waktu sebelum dapat Islam, saya rasa kan cerah masa depan. Cerah masa depan bini dia tu. Tapi keimanan dengan hadis Nabi SAW yang Nabi sebut bahawa khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu orang yang paling baik dengan ahli keluarganya, membentuk Sayyidina Umar yang terkenal dengan kasar, terkenal dengan maknanya pemarah, baking dan sebagainya, menjadi orang yang boleh lembut, boleh sabar. Sebab apa? Keimanan itu. Jadi yang menyebut suruh kita berbuat baik dengan ahli keluarga bukan orang lain, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti ibu ayah saya sekalian, kita kan sedang balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Kalau Allah yang sebut, sudah tentulah kita
berusaha untuk memenuhi dia, sebab kita sedang balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia sebut, kita menyampah, kita boleh unfriend dia, tak mau geng dia, kita unfriend dia, tak jumpa dia, kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala mesti kita akan jumpa, sebab kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita datang dari Allah, kita akan pulang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umur umat Muhammad tak panjang, baina sitin wa sabin, antara 60 ke 70 je. Nak ke tak nak ke, mesti akan jumpa Allah. Oleh kerana ayat ini Allah yang sebut, maka beriman dan bertakwalah, bahawa yang perlu kita ni bertimbang rasa dengan suami kita, dengan isteri kita, dengan keluarga kita, bukan suami yang sebut, bukan isteri yang sebut. Yang sebut wa'ashiruhunna bil ma'ruf, Allah yang sebut. Besok kalau kita bertemu Allah, kalau ditanya lah, kau dah dengar Kak Hakim kan? Kau dah dengar Kak Hakim, kalau mereka tanya kan, dah kenapa kau tak ikut? Apa nak jawab? Nak jawab apa besok kan? Mari sebat sikit. Seolah-olah macam tu. Macam mana nak jawab depan Allah? Uish, malu Malu bukan kita tak tahu ayat ini. Kita tahu kan? Maknanya malu di depan Allah tu. Tak usah cerita mengenai mungkin diazab, Allah Maha Pengasih, tapi paling kurang malu depan Allah. Yang perintah tu Allah, tapi kita tak nak ikut, kan malu. Masya Allah. Sampai-sampai anda nak merasa macam mana nak semalu tu, kita kena cari rasa tu, Ustaz. Tapi ada juga yang bertanya, Ustaz, kaum ibu lah terutamanya, kata macam mana, ada tak ubat untuk tidak membebel, Ustaz? Ke mungkin Ustaz ada ubat-ubat, pil-pil mujarab yang boleh dibantu? Tapi kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda sahabat pendengar, sebarang pertanyaan, persoalan, boleh hubungi kami talian 0362051500 ataupun ke WhatsApp kami, letakkan nama anda dan hantar ke 010294000400 ataupun di Facebook kami, yang mana anda boleh tonton Ustaz secara live. Macam mana agaknya buka Ustaz bila tu. Kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami meneruskan di Zara. Separuh masa kedua untuk anda hubungi di 0362051500. Faiz Haji Osman menanti panggilan anda. Dan kita nak sambung lagi ni, Ustaz, ya, bila tentang kehidupan kita ni. Kita ni ada dalam perjalanan untuk kembali pada Allah SWT. Bila Allah, Ustaz sebutkan tentang ayat 19 surah An-Nisa, supaya kita mengawal menggauli isteri dengan cara yang terbaik. Tadi Ustaz soalannya, sebelum kita nak soalan rakan-rakan pendengar kita, Ustaz, macam mana tu Ustaz caranya kita nak mengelakkan daripada membebel? Tak kira lah suami ke isteri, kadang suami pun sekarang dah kuat membebel juga, Ustaz. Macam mana tu, Ustaz? Macam mana tu? Silakan, Ustaz. Okey. Kita tengok dulu ayat ini kan. Yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, hendaklah kamu pergauli isteri kamu atau pasangan kamu dengan cara yang baik. Ta'arifan mempergauli pasangan dengan cara yang baik, dua benda perlu baik. Yang pertamanya dengan perlakuan. Baik dengan perlakuan, ya. Baik dengan perlakuan maknanya sikap yang zahir, yang nampak ni. Baik, kena baik. Dalam hadis Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi menyatakan, la tajiduna ulaika khiyarukum, kamu tidak akan menjumpai mereka, iaitu orang yang mengkasari isterinya, sebagai orang yang baik antara kamu. Kan? Ni Nabi sebut orang yang mengkasari, disebut perlakuan, pukul ke kan, ataupun dera ke, ataupun buat benda-benda yang macam menyakiti ke, kamu takkan jumpa orang ni adalah orang yang baik. Sebab itu kadang-kadang kalau kita ni kebetulannya Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan jenis panabaran, okay? Tak kisahlah isteri ke suami kan, sebenarnya kalau kita diuji dengan panabaran, cari ubat. Sebab manusia ni dia tak sama, kelemahan tak sama. Ada orang kadang kelemahannya boros, ada orang kadang kelemahannya sombong kan, ada orang kadang kelemahan dia tu perempuan. Okey. Ada orang kadang kelemahan dia tu panas baran. Kalau anda kata kita ni kelemahan kita panas baran, memang kena cari ubat. Jangan biarkan kita melayan kita punya kelemahan tu. Sikit nak masuk, sikit nak marah. Takut nanti syaitan tiupkan, boleh jadi benda yang boleh memudaratkan sudut perlakuan. Nabi SAW menyatakan lagi daripada Aisyah. Aisyah qalat, daripada Aisyah, dia telah berkata, ma daraba Rasulullah SAW syai'an qat biyadih wala imra'atan wala khadiman illa ayujahida fi sabilillah
sabilillah, bahawa sesungguhnya Nabi SAW tidak pernah memukul isterinya maupun khadamnya sama sekali, dan beliau sama sekali tidak pernah memukul dengan tangannya sendiri, melainkan ketika peperangan fisabilillah. Peperangan fisabilillah dalam peperangan Badar, Nabi terpaksa mempertahankan dirinya. Dalam peperangan Uhud, ketika orang menghujani panah dengan Nabi, ketika mereka cuba melembing Nabi, ketika mereka cuba menetak Nabi, so jadi Nabi menepis dan Nabi menolak mereka. So maknanya kecuali pada fisabilillah. Tapi untuk Nabi sendiri tiba-tiba memulakan atau memukul tidak pernah, kata Aisyah. Ini kan contoh yang diberikan kepada Nabi, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dengan perlakuan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan bahawa ya'midu ahadukum, tak malu ke kau ni, kata Nabi SAW kan. Maksud nak senang faham. Ya'midu ahadukum fayujlidu imratahu, dia memukul isterinya kan, jaldal abdi, seperti memukul seorang hamba, fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumihi, kemudian pada waktu malam nak berlesit-lesit dekat isteri itu kan. Nabi kata ya'midu ahadukum, tak malu ke kan, kau pukul isteri kau, kau kasari isteri kau, kau kata isteri kau, tapi malam kau nak berlesit-lesit dengan dia. Maknanya nak menjutubuhinya dalam hadis ni kan. Maknanya pada malam hari. Nabi kata malu sikitlah kat hati tu, kadang malu sikitlah macam tu. Jadi maknanya wa ashiruhunna bil ma'ruf, yang pertama dengan perlakuan. Yang keduanya wa ashiruhunna bil ma'ruf, dengan perkataan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, jangan kamu menyakiti dengan perkataan. Jangan memaki-maki kan, usaha dah. Kadang-kadang ada orang yang memang mulutnya itu tidak berinsurans. Kan orang moden kata kan, memang cakap je. Dan cakap benda kasar ni kadang-kadang tabiat. Dia jadi tabiat. Sebab tu jangan dimulakan, jangan diajar. Kan dia jadi tabiat, jadi kebiasaan. Dia maki-maki, marah-marah. Jangan kan, berusaha. Kalau kita orang jenis macam ni, ibu-ibu, ayah-ayah saya sekalian kan, usaha untuk ubah, beristighfar pada Allah, cita-cita untuk ubah. Niat yang baik akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So maknanya kalau kita main jenis mulutnya memang mulut lancang kan, cakap, maki dan sebagainya, takut kebiasaan benda tu. Membiasakan benda buruk adalah perkara buruk. Okey, membiasakan benda buruk adalah perkara buruk. Membiasakan benda baik adalah perkara baik. Okey, sebab itu kita kena bak kata pepatah, membetulkan yang biasa dan membiasakan yang betul. Membetulkan yang biasa, betulkan perkara yang biasa. Kalau benda buruk, betulkan. Dan membiasakan dengan betul. Biar jadi tabiat. So kalau kita ni diuji sekarang, mulut kita memang suka maki-maki, suka marah-marah, sebab sebenarnya kita cuba tengok, kita kebiasaan. Hari ni orang yang, maaf saya sebut, sekali dia mula untuk pukul isteri dia dah termula tau. Nanti dia akan takut terbiasa. Nanti dia akan jadi macam tabiat. Sebab tu jangan mulakan benda macam ni. So sama juga dari sudut perkataan. Tapi dalam perkataan, kalau marah dekat hati, kata Nabi SAW, kalau marah dekat hati, marah tu tidak dikira. Okey, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Daripada Abu Hurairah, dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengira daripada umatku apa yang bercakap-cakap di hatinya, selagi mana dia belum mengeluarkan perkataan itu atau membuat apa yang dikata kat hati tu. Allah tak kira. Okey. So jadi maksudnya kalau hati kita kan bercakap-cakap kan, jagalah awak ni, menipu sekarang ni kan. Kita bimbing kat suami kita kan, balik kau cakap kau jaga. Contoh kita cakap kat hati kan. Maka la yatajawwaza li ummati, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, Allah tak akan menulis itu sebagai satu dosa, kecuali kalau dia bercakap ataupun dia membuat benda itu. Okey. Kalau cakap kat belakang pun kira bercakap, Ustaz. Maknanya kalau dengan orang lain dah bercakap lah. Kecuali untuk tuduh iktibar atau mengambil jalan penyelesaian. Kita cari penyelesaian, kita buntu sangat, kita tak tahu, mungkin panduan tu kita tak pernah terdedah. So kita cerita dengan satu orang untuk mendapatkan panduan nasihat, bukan untuk mengaibkan. Itu tak apa. Okay? Ataupun untuk iktibar, itu tak apa. Tapi kalau sahaja nak cerita, nak luah perasaan dan mengaibkan, tak boleh. Okay? So jadi maknanya yang bercakap dengan hati tak. Tapi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan bahawa dalam hati pun kena jaga. Sebab lama-lama takut kalau dalam hati itu biasa bercakap, akhirnya dia akan terkeluar juga.
Kalau terkeluar, Allah SWT akan kira. Sebab itu hari ini kalau hati kita mendongkol, biasa maafkan ya Allah, aku maafkanlah. Ampunkan ya Allah, aku maafkan. Bimbinglah aku ya Allah, bimbinglah dia ya Allah. Sentiasa bersihkan hati itu daripada perkataan-perkataan itu. Kan jangan sampai dan kita tidak akan terbeban dengan hati itu. Kadang-kadang kalau bercakap takut kita terbeban. Maknanya psikologi kita terbeban, hati kita terbeban, kesian kita, takut stres nanti. Itu. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Okey, sebagai kita bagi laluan untuk pendengar-pendengar sekalian, saya nak baca satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la yahkum ahadun baina itsnain wa huwa ghadban. Satu lagi Nabi menyatakan bahawa hadis orang Muslimnya tidak akan dikira seorang kamu yang berkata ketika dia sangat marah yang memang dia hilang kewarasan dia bercakap, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menghukum daripada sudut apa yang dia cakap itu, maksudnya masih lagi dalam lingkungan agama lah, dia marah-marah macam tu. Walau macam mana pun berusahalah untuk kontrol marah ini, berusahalah untuk kita mengurus kemarahan, mengurus emosi kita, sebab benda-benda nafsu ni ditiupkan oleh syaitan kadang-kadang. Kalau kita tak belajar untuk mengurus emosi kita, takut syaitan jadi orang ketiga yang akan sentiasa membisik-bisikkan dan mengapi-apikan kita. Itu bahaya. Kita terikut cakap syaitan, takut nanti yang rugi itu bukan suami, bukan isteri. Yang rugi itu bukan syaitan itu, yang rugi adalah suami ataupun isteri itu. Kalau kita ikutkan dia. Okey? Wallahualam. Alhamdulillah, tu dia. Yang penting kena tahu nak urus nafsu, bukan nak dihapus ya Ustaz ya. Dan insya-Allah kita nak raikan rakan kita di talian terlebih dahulu. Bermula dari Ampang, Cik Farouk. Silakan Cik Farouk soalannya. InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Saya Farouk dari Ampang. Dia macam ni Ustaz. Saya ada kawan yang sekarang ni dalam keadaan yang mana situasi dia dia ada pukul isteri dia, tapi disebabkan atas bebelan isteri dia yang sampai tahap sebenarnya dia tahan. Cuma bila mana isteri dah mula ada tindakan pukul dia, maka tindakan susulan tu berlaku. Akhirnya berlakulah pergolakan yang dikatakan bergaduh apa semua itulah. Di dalam keadaan macam tu Ustaz, kita nak saya nak bagi nasihat tu macam mana, kan? Sebab keadaan tu macam makin ke arah lagi teruk lah. Okay, InsyaAllah mohon bicara Ustaz. Terima kasih. Macam tu Ustaz. Okey. Sebenarnya kan statistik isteri mukul suami pun sekarang tinggi tau. Sian kat laki-laki. Sebenarnya tinggi tau sebenarnya. Apa yang saya nak cerita kat sini adalah pengurusan emosi dan pengurusan marah tu lah. Okey, cari dengan agama. Sebab agama ni dia boleh menenangkan kita. Kan? Dalam Quran Allah sebut bahawa ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Okey. Nasihat saya pada benda ni, pergi kaunseling. Dua-dua kena kaunseling. Dua-dua kena tegur. Dua-dua kena perbetulkan. Okey, pergi jabat agama. Jabat agama tu satu ustaz kat sana tu dalam bidang ataupun dalam bahagian rumah tangga sangatlah membantu kita. Kan? Pergi ke sana, kadang-kadang kita rasa malu tau. Kita rasa macam datang kajak agama tu macam semua mata tengok kita, macam kita reti sangat kan. Datang pula pakai cermin mata. Macam mata gelap hitam kan. Macam kita reti sangat. Tapi tak, sebenarnya semua yang datang masalah yang sama je. Yang tak sama tu dalam kaunter tu. Dalam bahagian dalam tu. Itu pun mungkin juga pun sama juga kan. Itu manusia, kita tak tahu. So datanglah. Datangnya ikhlas, kita tengok, kita datang, kita pergi kan, kalau untuk pejabat agama tu, ataupun cari orang yang kita tua-tuakan, kita hormati. Kan, maknanya mungkin dah pergaduhan tu, mungkin dah mak mertua dah bias ke mana-mana pihak. Okey, so jadi maknanya kita carilah orang-orang yang maksudnya kita hormati, pergi jumpa, pergi nasihat. Kadang-kadang benda yang disebut oleh kita pada isteri kita ataupun oleh isteri kepada suami ni sama je dengan apa yang disebut oleh ustaz tu. Sama je kan? Tapi bertemu orang alim ni ada barakah dia. Ada barakah dia. Dia bercakap daripada hati, dia jatuh ke hati. Kita kadang bercakap dengan nafsu. Benda yang bercakap dengan nafsu akan jatuh ke nafsu. Benda cakap daripada hati akan jatuh ke hati. Dia tu Wallahualam. InsyaAllah pergi kaunseling dulu ya Ustaz. Yang terbaiklah ya, cari orang-orang alim insyaAllah. Dan ada juga soalan ramai juga Ustaz nak tanya tips mengawal emosi Ustaz. Okey. Emosi ni adalah satu benda yang memang dalaman pada kita tu. Okey. Dan emosi ni sebenarnya kita takkan dapat didik kalau benda tu tak keluar.
okey, macam marah kan. Kita tak boleh cakap okey aku dapat menahan marah, belajar menahan marah, tapi kita tak marah. Sebab itu kenapa puasa satu jalan terbaik untuk mengawal emosi. Sebab apa? Sebenarnya puasa ni dia mengeluarkan marah kita. Kita tengah lapar, dia mudah marah. Lambat hidang kan, panas sikit boleh jadi marah, jam boleh jadi marah kan. Sebab itu kenapa puasa boleh membentuk kita untuk kita jadi penyabar. Sebab dia keluarkan marah itu. Kemudian ketika kita marah, kita belajar untuk kontrol marah tu. Jadi tips terbaik untuk mengawal emosi ketika marah adalah dengan banyak berpuasa. Banyak berpuasa. Ketika nak marah tu kita akan kontrol. Kita kena didik tapi dia keluar macam tu. Nak marah kita kontrol, nak marah kita kontrol. Kita pernah bincang satu tajuk bab mengawal emosi dekat IKIM ni tau, kan. Dan memang waktu tu ada satu orang dia telefon, kan. Dia antara orang yang mengamalkan benda ni dan dia mengakui betul dia adalah pemarah, dia adalah orang yang pandai baran. Tapi setelah dia dengar benda ni, dia mengamalkan puasa untuk mendidik nafsu dia tu, untuk mendidik marah tu, dan dia berjaya. Puasa kan? Puasa ni akan mengeluarkan marah kita tu. Dan ketika itu kita belajar kontrol. Sebab kita takkan boleh nak belajar kalau benda tu tak keluar. Dia kena keluar baru kita belajar kontrol, kan? Maknanya orang yang pernah marah tiba-tiba dia pandai kawal marah, itu yang pandai. Itu yang pandai. Betul dia. Kalau dia kata saya ni penyabar tapi tak pernah diuji. Tak pernah diuji kan. Belum tentu dia penyabar lagi sebab dia belum pernah terkeluar benda yang dia marah. So puasa jalan terbaik. Ya, insya-Allah amalkanlah. Hari ni Isnin tak makan lagi, boleh niat puasa. Insya-Allah. Dan kita raikan lagi dari Johor Bahru, Puan Amnah. Silakan Puan. Saya ingin nak tahu Ustaz, kini berlaku pergaduhan antara suami isteri daripada pihak anak ya. Perlu ke macam cerita ibu ni macam untuk menasihat. Pasal kadang-kadang kita dengar bila dia bergaduh tu, perkataan dia tak elok banyak, tapi dari yang paling kelakonnya dalam masa setengah jam dah boleh Pak sedia kala. Minta pandangan Ustaz ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Macam mana tu Ustaz? Okay. Anak yang macam gini, kalau kita perhati, ciri-ciri dia adalah orang yang sama. Jenis sama. Dia adalah pasangan yang sweet. Dia orang pasangan yang sama. Dia orang yang macam banyak kesamaan. Bercakapnya sama, kemudian dia punya cita rasa sama. Ini kebiasaan dia. Orang yang banyak kesamaan ni memang sweet. Tapi kalau gaduh-gaduhnya besar. Gaduhnya tak agak-agak. Sangat sweet. Sangat sweet juga. Sangat pedas. Sangat sour. Sweet sour. Okay. Dia orang yang sweet. Kalau gaduh sour. Jadilah sweet sour. So sebab itu, kalau dia bergaduh, dia macam beria-ria lah bergaduh tu kan. Eloknya kita sebagai mak bapak jangan campur. Kita boleh menasihati tapi tak boleh mempengaruhi keputusan anak-anak tu. Jangan campur. Kita beria-ria campur, dah kita ambil isteri kita. Ataupun kita jumpa anak kita lelaki tu, dah lah kau ceraikan bini kau lah apa semua. Beria-ria. Tapi sebenarnya yang berlaku dia saja yang tahu. Kejap lagi papa sayang mama, mama sayang papa, kita ke tepi. Rumah tangga pun yang complicated. Sebab bergaduh tu dia saja tahu sebabnya apa. Walaupun dia cerita kat kita kan, isteri saya ginilah. Dia cerita dekat kita benda yang dia nak cerita, bukan benda yang berlaku. Dia saja tahu. Sebab tu dia mudah baik. Tapi kita yang dengar, kembang-kembang hidung kita jadi marah juga kan. Seminggu tak hilang kembang tu. Sebab kita dengar, kita rasa emosi. Tapi dia saja yang tahu. Isteri dia kasar, ya betul. Tapi dia yang provok isteri dia. Dia tak cerita benda tu. Dia cakap isteri kasar. Dia cakap, suami dia tak ni lah, buat tak tahu kat dia. Dia tak cerita apa yang dia buat kat suami dia pula. Rumah tangga very complicated. So mak ayah nak campur boleh menasihati, tapi jangan sampai kita mempengaruhi keputusan anak itu. Takut nanti diorang baik, kita ke tepi. Kan tak bagus kan. Hari ni kita beri campur, nanti dia dah baik, kita sebagai mak mertua ke tepi. Sebab terasalah menantu. Apa nak masuk campur lah, nak ambil bawa lari lah apa. Jangan campur. Boleh menasihati. Dan biar kita jadi orang tua yang matang. Kita nasihati dua-dua. Kau gini, salah ni, dan salah ini. Dan biar cara menegur tu, macam kita dah kongsikan teori 82 kan. 8 benda yang baik cerita. Okey, kita cakap menantu kita lelaki kan. Abah tengok ataupun mak tengok engkau orang yang bagus, kau orang yang kuat kerja, menafkah semua bagi. Cuma baru cakap begini, jangan jumpa-jumpa anak tak guna punya menantu. Menantu ke hantu, aku main dulu tak suka kan kau. Kan kita cakap macam tu, kecil hati dia. Nanti nak balik susah. So
boleh menasihati jangan campur. Kan? Gunakan cara 8-2. 8 cerita baik-baik. Kita menantu kita perempuan. Kan kita cakap menantu kita kan. Kita address sebagai siapa? Mah lah contoh Mah. Mah bagus. Mah jaga anak sangat bagus. Mah besarkan anak sangat bagus. Mah masak memang sangat bagus. Cuma mak tengok Mah ni perlu baik sikit macam ni. Kita cerita 8-2. 8 tu benda yang baik dulu. Yang spesifik dia. Jangan yang tak logik dan tak spesifik. Spesifik dia tu. Tak anak siapa punya yang bagus tu dia letak kat situ. Mah masak memang tu. Aku tak pernah masak pun. Itu tak realistik. Yang betul-betul dia punya kebaikan. Dan kita sebenarnya kalau cara kita berfikir macam tu, sebenarnya juga kita mengajar diri kita untuk banyak melihat kebaikan daripada keburukan. Kita sendiri ajar diri kita macam tu, cara berfikirnya tu. So sebenarnya banyak orang benarnya baik, tapi dia tidak ada panduan, dia tak tahu cara dia. So kita sebagai orang tu, kita pandu dia, kita nasihat dia, kita bimbing dia. Ustaz, macam mana kalau yang marah anak sindir menantu? Itu orang Melayu kan, bagus kan. Sebenarnya bukan marah menantu, tak puas hati menantu, marah menantu. Marah anak, sindir menantu. Tengok halusnya orang Melayu kan. Cakap kat anak, kau ni tak bertanggungjawab. Kita cakap anak kita lelaki kan, tanggungjawab tu kat isteri lah. Kalau dia kata kau tanggungjawab isteri kan, isteri kau pun tentu lebih lembut hati kan kau. Sebenarnya nak cakap anak menantu tu kasar nak cakap. Tu seni orang Melayu tu dahulu kita. Belajarlah daripada orang tua Ustaz ya. Daripada Bangi, Encik Amin, silakan soalannya. Saya nak tanya ni lah, ni situasi saya dengan isteri saya lah So kita orang actually ada masalah family lah sikit. Isteri saya ni saya pada satu ketika saya telah terlalu marah, saya pernah terceraikan dia. Dan bila saya dah rujuk balik, tapi sampai sekarang ni isteri saya masih macam nak berdingin dengan saya. Macam saya dah try pujuk dia macam mana pun, tapi dia still kata dia tak ada perasaan kat saya. Saya kadang-kadang saya buntu lah dalam situasi macam ni. Apa perlu saya buat lah. Okay. Setiap manusia dia ada dipanggil dalam bahasa Arab qurratu ain. Okay, qurratu ain. Dalam bahasa Inggeris dia soft spot. Soft spot isteri isteri ataupun suami. Kadang-kadang kita memujuk isteri kita dengan cara kita. Kita tak pujuk dengan soft spot pada dia. Dan soft spot orang tak sama. Kita kena memang belajar. Sebab tu dalam Quran Allah sebut, antara suami isteri lah antara yang kena sampai kenal sampai mati. Kita kahwin dengan isteri kita 20 tahun, 30 tahun. Kadang-kadang belum tentu kita kenal dia lagi. Dia dynamic Ustaz, saya bergerak-gerak caranya tu. Soft spotnya tu bergerak-gerak ke macam mana? Soft spot ni nature ada dan mungkin ada tambahan mengikut umur kadang-kadang. Okey, contoh. Hari ni isteri kita merajuk. Okey. Kita bawa bunga kat dia sebab kita tengok dekat drama kan, bujuk isteri dengan bunga. Soft spot isteri kita bukan bunga. Kan kita bawa bunga pada kita pun special, mahal kita beli ni. Pada dia tak ada apa-apa. Kita kena rebus ke dia kan. Bunga tu pada dia tak ada apa-apa sebab bunga bukan soft spot dia. Okey, kena tengok soft spot. Kadang-kadang orang soft spot dia benda-benda yang kadang-kadang hadiah kan. Kadang-kadang soft spot dia tu kadang-kadang maknanya pergi anak tu sendiri soft spot. Mana kita raih anak melembutkan dia kadang-kadang. Ada orang kadang-kadang tak, anak tu biasa-biasa kadang-kadang. Tengok soft spot dia apa. Kadang soft spot dia suka makan kek contohnya. Pergilah belanja kek. Kadang soft spot dia suka makan kambing. Kita pergi makan, ajak dia makan sate kambing contoh kan. Allah, merajuk tengah bulan pula gitu. Aduh, merajuk dah tengah bulan. So sama juga bagi akak-akak suami kadang-kadang sebab kita tak jumpa soft spot tu. Sebab tu kita kata nak apa lagi ni? Saya tak faham. Apa semua benda saya dah bagi. Tapi soft spot tu tidak disentuh. Itu kadang-kadang jadikan kita confused, kita tak faham. Tapi sebenarnya kalau kita faham benda tu, tackle lah mengikut soft spot tu. Wallahualam. InsyaAllah. Dan satu soalan daripada rakan kita di WhatsApp, Ustaz, namanya tak mau disebut. Okay. Bagaimana Ustaz dengan adik-beradik suami yang suka menghasut suami dengan secara indirect lah supaya berpisah dengan isteri, sebab isteri tu jenis yang bercakap kasar. Bagaimana cara untuk isteri menghadapi situasi tu, Ustaz? Okey. Pertama sekali sama jugalah. Isteri kadang-kadang, pertama suami tu sendiri ada kematangan. Kadang-kadang orang boleh cakap apa saja. Tapi saya yakin yang bertanya tu isteri yang bertanya tu isteri lah. Isteri. Pada saya akak jangan risau kan? Sebab apa? Orang lelaki ni dia ada satu kelebihan. Okay? Dia mudah melupakan
apa yang orang cakap pada dia. Itu kelebihan orang lelaki. Dia tak macam orang perempuan tau. Orang perempuan 20 tahun punya gaduh boleh ingat lagi. Abang dulu pernah cakap kasih gini. Bila ni? Ni 20 tahun dulu. 20 tahun dulu cakap boleh ingat. Itu kelebihan pada orang perempuan. Tahniah ada orang perempuan. Orang lelaki ni kadang-kadang ada berjanji. Pagi berjanji, petang pun lupa kadang-kadang. Short term memory. Petang pun lupa kadang-kadang. Abang kata nak pergi ni beli baju anak ni. Bila masa saya kata? Pagi tadi baru berjanji. Pun dah lupa kadang-kadang. Okay, so bagi akak jangan risau. Orang lelaki ni dia ada satu kelebihan. Dia cakap-cakap, oh ya ke? Okay, nak pergi minum kopi lah. Dan benda tadi terlupa. Sebahagian dia, tak semua. Okay. Yeah. Dan akak pun kadang-kadang, okay, tingkatkan diri. Kalau memang kita kasar, kita kena faham kita kasar. Kita berusaha untuk baiki diri. Allah sebut qad aflaha man tazakka. Beruntung orang yang sentiasa mempertingkatkan diri dia. Jangan duduk dalam takut yang lama. Keadaan yang lama kita terhibur dengan keadaan kita. Alah, suami tak cakap apa pun, aku kasar pun okey je dia. Tak. Jangan macam itu. Permasalahan rumah tangga macam sakit jantung. Hari ni makan kolesterol, bukan sakit jantung kena hari ni, tak. Betul. Dia kumpulan kolesterol yang mungkin 10-20 tahun. Kadang-kadang bercerai umur tua kita tengok kan. Kadang-kadang kan, bukan sebab tua tu. Mak malu lah mak dah bercucu nak bercerai. Sebenarnya bukan waktu dah bercucu tu. Dia daripada muda tu sebenarnya. Sebelum ada anak satu kadang-kadang. Jadi kumpulan kolesterol tu. Sebab tu kena bersihkan selalu. Kena jangan, maknanya kalau ada silap baiki. Ini Allah sebut beruntung orang sentiasa memperbaiki diri dia. InsyaAllah. Dan ujung ni Ustaz, kesimpulan untuk perbahasan kita, silakan. Ibu-ibu, kakak, tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian. Hari ini kesimpulan kita membahaskan ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada surah An-Nisa ayat ke-19. Kita ni perlu berbuat baik kepada pasangan kita. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna. Kadang-kadang kamu tak suka sesuatu benda, maka sabarlah. Kerana kadang-kadang benda kita tidak suka, Allah jadikan padanya benda yang banyak. Hari ini ada suami yang dapat bekerja ataupun pergi bekerja kerana bebelan isteri. Ada kadang-kadang macam tu. Isteri yang selalu bebel kan. Akhirnya suami tu boleh bekerja. Kalau tak, suami tu akan jatuh zon selesa, tidur rumah kadang-kadang. Kan? Kadang-kadang ada yang isteri tu boleh baiki diri sebab suami tu yang jemput. Kan? Awak ni perut besar lah. Kan? Oh, ya ke bang? Oh, barulah jaga makan lah. Kadang-kadang bangun pagi tidur dah jogging dah Ustaz. Bangun pagi mana isteri aku pergi jogging lah. Abang cakap perut saya besar. Sebab tu Allah sebut kan, kadang-kadang ada kamu benci benda tu, tapi Allah jadikan pada ni kebaikan yang banyak kan? Allah yang tahu hikmah dia. Dalam hidup kita tidak ada benda kebetulan dalam hidup kita. Semua benda takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan benda itu datangkan kebaikan untuk kita. Tak ada kebetulan. Sekalipun seekor kucing yang datang minta ikan kita ketika kita tengah makan di restoran, bukan kebetulan. Allah nak bagi pahala untuk kita bagi sedekah pada sang kucing itu. Tak ada benda kebetulan. So apa juga isteri kita, suami kita, ada kebaikan yang kita tak faham kadang-kadang. Ini Allah sebut kan. Jadi maksudnya bersabarlah. Ada hikmah dia, perbaiki diri. Masing-masing kena perbaiki diri. Dan hari ini kalau masing-masing semua memperbaiki diri, kita akan tengok sebuah keluarga yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala, makin baik, makin halus akhlaknya, makin baik tutur katanya, makin berseri wajahnya. Sebab apa? Sebab sama-sama mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya setakat saja dulu, insya-Allah. Kita akhiri doa, insya-Allah. Insya-Allah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, perbaikilah akhlak kami ya Allah. Kurniakan kepada kami keluarga yang bahagia ya Allah, pasangan yang saleh dan salehah ya Allah, zuriat-zuriat yang sentiasa mentaati-Mu dan mentaati kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala dosa kami ampunkanlah ya Allah, segala keaiban kami tutuplah ya Allah, segala kekurangan kami bantulah kami meningkatkan diri ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin.
العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz atas doa, atas ilmunya pagi-pagi ini berkenaan dengan ayat 19 surah An-Nisa telah dibawa oleh bagi Ustaz. Semoga ia menjadi asbab kepada perbaiki diri dan juga membawa kepada perubahan pada sekitara. Seperti mana Nurma Abdul Karim dengarkan kita jauh dari Ustaz di Facebook IKIM FM, dapat nonton Ustaz sekali. Alhamdulillah, rezeki masing-masing. Alhamdulillah, insya-Allah. Puan, terima kasih banyak sekali lagi Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.